Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kelas hari ini adalah tentang sambungan dari kelas kemarin, iaitu kemarin tu kita tentang qisas fil al-qatlu. Hari ini tentang qisas fil al-atraf. Apa dia al-atraf? Siapa masih ingat? Anggota. Apa? Anggota hilang. Anggota hilang, good. Anggota yang hilang ataupun yang cacat. Okey, untuk jenayah ini, di jenayah qisas fil al-atraf, dia ada beberapa syarat untuk kita dapat menjatuhkan hukuman kepada pesalahnya. Ada beberapa syarat yang telah dikategorikan, yang digaris pandukan. Okey, tengok ni. Kira putus-putus. Dah juga geli kan? Okey kan? Okey, syarat yang pertama adalah tusawi fil isim. Apa maksud tusawi? Sawa ataupun apa? Tusawi. Astagfirullah. Apa maksud tusawi? Alifah, Erina, Kimi, apa maksud dia? Persamaan pada nama. Okey, persamaan pada nama. Apa yang dimaksudkan dengan persamaan pada nama? Pada bayangan anda. Persamaan pada nama. Ya. Itu kalau kita translate satu-satulah. Tusawi persamaan pada isim, pada nama. Maksudnya kalau macam tangan kanan yang hilang, tangan kanan yang kena potong. Gitu. Yes. Kalau tangan juga. Kalau kaki juga. Begitu. Betul. Okey, maksudnya sama dari sudut nama anggota badan. Iaitu biantaqati'ul yamin bil yamin. Iaitu kalau kamu buka buku teks muka surat 137. Okey, 137. Okey, di situ dia ada tulis biantaqati' yumna bil yumna wal khinsir bil khinsir. Okey, dia cakap dipotong bahagian kanan dengan bahagian kanan. Dan bila kita potong jari kelingking, khinsir tu jari kelingking. So kalau kita potong jari kelingking penjenayah yang memotong tu juga dipotong. Lepas tu, fala yajuz qata'u yasar bil yamin. Tidak boleh potong kalau penjenayah tu potong kiri dan dia dipotong kanan, tak boleh. Kalau dia potong kiri, tangannya pun kiri juga dipotong. Wala unlamatu usbu'u bi mula ibham. Maksudnya tidak boleh menghubung bahagian kiri dengan bahagian kanan atau hujung anak jari dengan hujung ibu jari. Maksudnya kan ini 5. Potong yang kelingking ataupun dia potong yang di hujung ni saja, di karatnya. Apa tu pakai cutter, ada kan orang pakai cutter, pak begitu. Tanggal. Lepas tu dia dihukum dengan potong ibu jari di sini. Itu tak boleh. Kalau dia potong kanan. Kalau dia potong kiri. Kalau dia potong hujung ni, hujung tu juga dia dipotong. Tempat yang sama, saiz yang sama. Itu syarat yang pertama dan dikenali sebagai tusawi fil isim. Okay, yang kedua adalah tusawi fi sihah wa adamuhu. Itu apa maksudnya lagi? Cuba translate. Kesihatan. Sama dari kesihatan dan bilangan dan tidaknya anggota. Okey, boleh. Kiranya dia dihukum apabila dia potong sesuatu yang sihat dengan yang sihat. Kalau dia kiranya dia potong
tangan kanan yang orang tu memang tangan kanannya 4 jari ataupun memang sakit, dia potong. Lepas tu orang tu dia potong tangannya cacat, so dia potong. Lepas tu si penjenayah tu tidak ada tangan yang cacat, so boleh ke tak potong? Tapi jangan dah jual tu sawi fiseha. Jadi aku kena kasih cacat dulu tangannya. Logik lah. Okey, tengok dia punya penjelasan. Fala yajuz qat'u yad sahihan biyadun syallan lakin yajuz aqsan. Apa maksud aqs? Aksu. Aqs, X, aqs. Dah tahu. Dadun, berlawanan. Okey, maksudnya fala yajuz, tidak diperbolehkan qat'u, memotong tangan yang sihat, yadu sihat, biyadun syallan. Syallan tu yang cacat. Tetapi walakin boleh untuk memotong aks, iaitu memotong tangan yang cacat kepada tangan yang sihat. Wah, boleh. Boleh. Kiranya yang mangsa tu cacat tangannya yang kena potong. So si penjenayah tu sihat dua-dua tangannya dan boleh saja dipotong biarpun tangan si penjenayah tu sihat. Begitu, boleh. Tapi kalau tangan si kiranya lah tangan si penjenayah tu cacat sebelah kiri, lepas tu dia potong tangan orang, dia sakit hati lah ni kan tangan orang yang sempurna, jadi dia potong je tangan orang tu supaya cacat. Supaya sama-sama ya kan, intinya ia dihukum bukan di tangannya yang cacat, di tangan sebelahnya yang sempurna. Begitu. Supaya adil lah, biarpun jadi natijahnya penjenayah tu dapat kedua-dua tangannya cacat lah gara-gara sakit hati. So begitu. Itu syarat yang kedua. Sebab yang cacat kita nak boleh yang cacat nak boleh potong apa tadi? Apa sudah tadi? Tidak boleh memotong tangan yang sihat dengan tangan yang cacat. Tapi boleh potong tangan yang cacat. Betul lah, tangan yang cacat kepada tangan yang sempurna. Okey, mantul. Okey, lepas tu qata' min mufassal. Apa makna mufassal? Macam bahagian ke? Ya, bahagian. Bahagian. Maksudnya qata' min mufassal. Seperti dalam buku teks kamu, seperti ka tu seperti mirfaq wuqu, iaitu siku dan pergelangan tangan, au hudud mutbidah, ataupun had yang telah ditetapkan seperti kauzunun. Okey, contohnya tangan. Kimi, open your kamera dan tunjukkan tanganmu. Saya punya aurat tidak sempurna tertutup. Let's go. Okey, cara tunjukkan tanganmu. Okey, tangan sehingga siku. So di mana yang bersambung? Di mana tempat yang bersambung antara tangan dengan siku? Sini dengan sini. Yes. Apabila orang tu potong tanganmu tidak sampai pergelangan, contohnya separuh sini saja. Jadi orang tu kena dipotong sampai sambungan. Sampai sini. Yes. Penjenayah tu kena potong Macam sampai sana. Kalau dia potong sana, dia kena potong. Lepas tu dia kena potong sini lah. Yes. Aku kesian tu. Siapa seria? Siapa suruh ya kan? Okey, faham kan? Kalau ia potong tak sampai penyambungan,
So orang yang penjenayah tu kena potong sampai sambungan tu lah. Begitu. Okey, kalau telinga dia cakap hudud mutbabitah. Cuba tunjukkan telingamu. Telinga ada sambungan kan? Yang ni. Itu. Kalau dia potong separuh, dia kena potong habis. Potong satu terus. Yes. Pekak tu. Nada sudah dia punya itu. Jadi mana lagi yang besar ada penyambungan? Kau rasa? Dalam anggota tubuh badanmu. Hidung. Hidung kaki kah? Easy. Kaki ya juga. Kalau dia potong apa tu? Sampai buku lali ataupun tak sampai yang di depan je, sama jugalah dia kena potong sampai itu. Bergali. Tapi memang wujud kan. Okey, jadi ia tidak boleh potong bahagian yang bukan sendi. So dia kena potong sampai situlah. Tapi kalau kau tarik, coba tarik tanganmu, kan? So di situlah kalau kau tarik jari-jari kan ada rasa regang-regang kan. So apabila hukumannya ditarik, lepas tu begitu dipotong. Push. Itu Macam tu lah dia punya cara itu, tapi tidak ada dalam kitab kamu lah, tapi cara dia dijatuhkan hukuman, macam mana hukumannya atau macam mana step-stepnya untuk dia dijatuhkan ataupun dipotong macam mana. Kalau wujud di Malaysia ni. Kalau wujud di Malaysia, kau rasa banyak orang hilang tangan kaki. Okey. Faham kan yang itu? Yang lain faham kan? Okey. Kau biarkan je Kimi, banyak ni cara apa tu? Kau kena bagi tunjuk. Okey, kalau mata. Mata hilang lah. Mata macam mana? Kalau hilang satu, hilang satu. Kalau gigi macam mana? Gigi dengan lidah. Kalau gigi, penjenayah tu kasih hilang satu gigi. Penjenayah tu kena semua gigi. Tidak, indah lah. Kalau satu gigi hilang, satu gigi lah diganti gitu kan. Lebih kurang lah, bukan diganti, dicabut. Macam dicabut lagi. Kalau lidah tu, lidah pula. Okey, dah fikir. Kita bagi ke pada poin yang keempat. Subutul qisas bil amdu. Okey. Apa maksudnya? Disabitkan kisas pada yang sengaja. Lakin yang sengaja je, memang yang niat untuk potong-potong orang tu saja suka-suka hatinya. Akan tetapi jenayah akan tetapi si penjenayah ataupun jenayah yang bighair amdu, yang tidak sengaja ataupun separuh sengaja, maka dia tidaklah dikisas, dia tidak dipotong balik. Dia kena dia. Dia kena bayar. Okey. Dia tidaklah dikisas, tapi didia. Didia kalau ikut gambar buku kamu dalam ni, tengok. Kan kalau 100 ekor unta. Kalau satu tangan, kalau macam ini pengetahuan je lah, saya gambarkan secara umum sebelum kita pergi betul-betul dia. Okey, kalau kalau dia potong anggota yang berpasangan. Apa anggota yang berpasangan? Tangan, kaki, kaki, Telinga, mata, lagi? Tu je. Okey. Anda dia potong salah satu yang berpasangan,
Jadi kalau dia potong satu tangan je, dia kena dia 50 ekor unta. Kalau dia potong dua-dua, baru 100 ekor unta. Tapi apabila dia cederakan atau cacatkan atau hilangkan anggota badan yang tidak berpasangan. Apa yang tidak berpasangan? Hidung. Astaga. Okay, I know. Namanya sebut, okay. Mulut dengan yang dari di pemikiran anda semua, okay. Itu dikenakan terus 100 ekor unta. Maksudnya dia potong hidungmu ataupun sumbingkan mulutmu ataupun potong satu-satunya tu. Okay, itu dikira 100 ekor unta terus. Begitu. Itu adalah tentang kisah al-atraf. The next kepada kisah al-juruh. Apa makna juruh? Bengkak luka pelik. Demam. Itulah tu. Okay, dia cakap dalam kitab ini. Ini saya tidak ringkaskanlah sebab dia ni. Okay, tengok ni. Kira macam ni lah keadaannya. Cumi lah. Saya curi je gambar saya bantah. Kira dia bengkak beginilah. Okay, dia bengkak macam ni. Kiranya lah, dia nak cacat tapi dia bengkak sampai macam ni. Tahap dewa beginilah. Okay, jadi apabila berlaku bengkak, katakan bengkak macam ni lah. Jadinya, apa yang perlu untuk kita tuntut dalam kisah? Yang pertama adalah al-juruh yakhtalif asaruha fil badan huwa wadhafa. Macam mana kita mau sabitkan kesalahan ataupun kita mau jatuh hukuman? Kita tengok kepada yang pertama. Luka atau kecederaan itu berbeza kesannya pada badan. Sama ada kuat, iaitu teruk, ataupun dha'fa, lemah ataupun kurang. Ya, kita tidak pastikan. Kalau bengkak ni, kita tak tahu bengkaknya sampai mana sebenarnya ni. Kalau kadang-kadang ada orang dicubit sikit pun sudah bengkak. Kita tidak dapat pastikan macam mana kita mau hukum seseorang itu, macam mana. Kita mau bengkakkannya balik, kita tidak tahu macam mana kadar bengkaknya. Sama kan, tak sama kan, tak boleh dites. Okay, kau mau tumbuk orang tu pun, okay, aku tumbuk M di sini sama ni bengkaknya. Kalau kau tumbuk kan, indah jo sama, indah jo hitam macam ni. Paling-paling biru saja. Jadi kita tak boleh tumbuk balik. Kita tak boleh samakan lebamnya, kita tak boleh samakan cederaannya. Contoh kalau kau cucuk pun orang tu macam, ataupun kau lukakan pakai pisau, kau tak tahu pun kedalamannya tu macam mana. Tup-tup kau karat, putus terpulang. Itu lain lagi kan. Jadi kita tak boleh. Kalau dari bab atau sudut juruh, kita tidak boleh menghukum kisah secara sama. Okey, wala yusabit kisah. Sebab itulah untuk juruh tidak dijatuhkan atau tidak disabitkan kisah illa kecuali fima yumkin, sesuatu yang anggota yang boleh ditentukan ataupun boleh disamakan. Tahakab tumasil fihi. Contoh yang boleh disamakan apa? Contoh kecederaan yang kita boleh samakan apa? Apa kesalahannya? Patah. Kita boleh patahkan tangan orang yang siap patah kan, boleh patah sama kan? Macam tu. Kalau bengkak kita tak boleh bengkakkan yang sama. Kalau patah boleh patah. So itu salah satunya yang diperbolehkan. Itu pun mengikut banyak lagi lah syaratnya macam mana. Okey, wa amma ghair, salah ejaan. Fala yajuzul qisas. Manakala perkara lain tidak boleh
boleh bahkan ianya berpindah kepada ila hukumah. Okey, tengok pada maklumat idhafah di situ. Mahia hukumah. Hukumah itu ada kan dalam muka surat 138 dalam maklumat idhafah. Apa itu hukumah? Hukumah adalah sebahagian daripada diyat yang perlu dibayar kepada mangsa, dan bahagian ini ditentukan oleh mahkamah. Okey. Tarif diyat. Faham pasal kisah yang lain tu? Faham. Pehe tu. Ya, okey. Faham ah? Alhamdulillah. Okey, tarif diyat. Apa tu diyat? Diyat itu baca, dapatkah dia baca? Cuba baca Alman. Baca Kimi. Ada bah dalam muka surat 135. Oh ni. Dia ya al-mal al-wajib ta'afa nafahu bisababi jinayah ala nafsi au dunaha. Okey, maksudnya adalah harta yang wajib. Harta ataupun mal, pembayaran ataupun harta yang wajib, nilai ataupun harta ataupun sesuatu yang berharga wajib untuk kita bayar, ataupun arti kata lain harga yang perlu kita bayar. Harga yang perlu kita bayar disebabkan jenayah kepada seseorang ataupun duniha ataupun anggota badan. Ala nafs tu bukan seseorang maksudnya pada nyawa ataupun anggota badan. Kita bayar bayaran ganti rugi lah, lebih kurang bayaran ganti rugi. Senang cerita, bayaran ganti rugi. Okey, al-asal fi diyat. Okey, gambar. Siapa tahu gambar yang ada dua bonggol unta itu? Apakah nama unta tersebut? Ini dikenali sebagai unta apa? Unta dua bonggol dikenali sebagai unta apa? Unta paling mahal. Seharga Ferrari. Unta merah. Yes, unta merah. Itu adalah seharga Ferrari. Ini adalah unta merah. Unta merah mempunyai dua bonggol yang cantik dan bulu yang lebat serta susu yang banyak. Serta daging yang lezat. Daging yang lezat dan bau susunya harum, orang katalah. Okey. Sesungguhnya asal untuk pembayaran diyat itu asal dari pembayaran diyat itu adalah daripada unta. Wa illa faqimha. Apa tu mana sudah bacaan ni? Faqimatuha. Apa tu? Payah aja menyebut. Itu adalah Qimatuha. qimah, maksudnya qimah. Hukum asal pada diyat adalah bayaran unta, bagi unta ataupun yang sama nilai dengan unta. Cuba bayang, kamu kena bayar 100 ekor unta. Untanya adalah unta merah. 1 ekor unta merah sama dengan 1 ekor Ferrari. 1 Ferrari. Ustaz aku langgar PKP sah. Ustaz aku langgar SOP. Daripada kau langgar ataupun potong kaki tangan manusia kan. Jadi asalnya adalah 100 ekor unta. Macam mana kita mau tahu tadi, ingat tak? 100 ekor unta untuk anggota tubuh badan yang mana? Anggota yang berpasangan dan tak ada pasangan. Okey, dan tidak pasangan.
Kalau yang berpasangan satu saja dipotongnya. Ya, tu 50. Khumsuna ibil. Okey, khamsunal ibil. Okey, jadi dia tidak hanya berlaku kepada al-atraf, tapi berlaku juga kepada al-qatlu. Kalau masih ingat al-qatlu, sekejap. Tengok Okey, al-qisas ni Okey. Qatlul amdu kita qisas kan? Kita bunuh balik. Tapi kalau qatlu syibih amdu, apa tu syibih amdu? Syibih amdu ni dia berniat. Tapi dia punya cara tu tidak pun mematikan dia, tapi mati. Okey. Boleh diterima. Dan jadinya dia punya ukubah adalah diyat ataupun bayaran ganti rugi. Dan yang ketiga adalah apabila qatil khata. Dia qatil khata? Memang tak ada niat. Memang tak ada niat. Tak ada niat, mati. Contoh yang lain selain daripada makcik cleaner kemarin. Baru cakap tu yang makcik cleaner tu. Mana boleh kat makcik cleaner. Bagi contoh. Morning. Orang yang baru masuk. Morning lah. Morning. Nina, Anana, Fazli. Morning. Afwana juga. Hey. Okey, apa dia contoh katil khata? Selain makcik cleaner. Pakcik cleaner lah lagi. Makcik cleaner. Nada contoh cleaner. Bagi contoh lain bagi katil khata. Gas Fazli, gas. Go. Apa? Bunuh dah sengaja. Bunuh salah bunuh. Doktor? Selain contoh kelemarin lah. Mana asyik guna contoh kelemarin? Dah sengaja. Bagilah contoh lain lah. Great. Kalau cerita sasar boleh ke tak? Boleh. Bagi makan aiskrim. Lepas tu? Orang tu allergic. Okey, sambung. Drama. Tak. Lepas tu kita tahu orang tu allergic. Jadi kita bagi yang makan benda yang allergic tu. Lepas tu tiba-tiba esoknya yang mati sebab benda allergic tu. Itu dikira kategori salah bunuh ke atau syibih amdu ke amdu? Macam bukan khata je tu. Apa? Atau amdu. Amdu tu. Katil amdu. Semua kau tahu. Dan ada baharang. Maksudnya kau racun dia. Macam kalau dah tahu, memang dah tahu pun dia allergic. Tapi kau bagi, dia makan. Dia mati. Iba. Jadi contoh si Kimi tu boleh pakai tu? Ya, kalau yang kau bagi makan es krim kacang merah lah katakan. Sedapnya ada kau jual sekarang. Lepas tu kiranya lah Fazli bagi Kimi makan es krim tu. Tapi Fazli tak tahu pun Kimi tu allergic. Tup-tup esok dia mati. Okey, itu dikira katil khata. Tapi kalau Fazli tahu Kimi allergic dan bagi dia makan dengan niat untung-untung mati, untung rugi-rugi hidup. Okey, itu jadi syibih amdu. Tapi kalau Kimi Fazli tahu makan je ni confirm Kimi mati, jadi katil amdu. Yes, macam tu. Auto gantung. Ya, auto pancung. Okay, auto pancung. Kalau jadi diat tak? Okay, jadi dua ni syibih amdu dan khata dia punya ukubah adalah diat. Kalau dengan niat di qisas.
al-asal fi diyat. Tadi habis. Okey. Iaitu poin yang kedua, asal pada diyat adalah iaitu 100 ekor unta. Unta. 100 ekor unta. Untanya ada macam-macam umur. Okey, itu panjang lagi perbahasannya. Okey, tetapi jumlah unta itu, jenis unta itu berbeza di berbeza-beza jenayah lah. Kalau jenayahnya juruh, lain. Kalau jenayahnya kisas pada qatlu, lain. Kalau kisas pada al-atraf pun lain. Jadi dia bergantung lain-lain lah. Okey, anwa'ud diyat ada yang pertama diyat untuk pembunuhan secara sengaja. So dia ada dalam ini. Okey, ini pengiraannya panjang. Ini kita tidak akan kira pada kelas ini. Kita akan kira di kelas akan datang. Macam mana pengiraannya? Ini pengenalan saja. Sebab pengiraannya terlalu complicated dan masa kita mencemburui. Okey, jenis yang kedua adalah dia ataupun ganti rugi pada pembunuhan syibih amdu, separuh sengaja. Yang diat yang keempat adalah diat secara kesalahan membunuh tidak sengaja. Dan yang terakhir adalah diat yang tadi, yang al-atraf, ataupun mencacatkan ataupun menghilangkan anggota badan. Okey. Itu untuk kita itu untuk kelas hari ini. Kamu boleh tengok balik ke tu. Ada pertanyaan apa-apa? Ada. Zah. Ya. Zah. Okey, tanya. Kalau bully Zah? Apa? Ya, bully bukan dari segi fizikal tapi dari segi mental. Kira kan juga tu sampai orang terasa yang membunuh diri. Apa akibatnya? Akibatnya si mangsa tu ia terasa macam dirinya ni mau bunuh diri. Saya rasa dirinya tak berguna sudah. Dia ada mental, maksudnya dia sampai bunuh diri kah dia jadi mental? Ia sampai mau bunuh diri. Sebab ialah ia orangnya ni bisu. Jadi orang sekelilingnya ni macam tidak suka ia, pasti selalu pulaukan ia. Apa yang ia buat semua salah. Jadi adakah itu dikira juga? Dikira kalau sekiranya dia ada dua kesalahan. Di dalam tu ada dua kesalahan lah. Dia antara kesalahan boleh dikategorikan sebagai juruh ataupun qatlu. Kenapa dia dikatakan juruh? Juruh tu adalah luka ataupun luka-luka perasaan, sakit mental. Okey, antara dua, sakit mental ataupun luka perasaannya. Tapi tadi kita punya perbahasan, luka tidak boleh kita samakan sebab akibat luka pada seseorang itu beza-beza dan tidak boleh sama. Jadi dia akan dijatuhkan hukuman sebagai diyah juga, tapi diyah dalam kurungan hukumat. Hukumat tu ada dalam kamu punya ini tadi. Saya dah terangkan. Kamu boleh recall balik kelas, tengok balik video ni nanti. Jadi apabila dia jatuh ataupun jadi gila ataupun jadi mental, dia akan dijatuhkan hukuman qisas fil juruh. Jadi hukumannya adalah hukumat, diyah fil hukumat namanya. Jadi dia akan dikenakan denda ataupun bayaran ganti rugi lah. Sebab mana boleh orang yang membuli tu dijadikan gila, kan? Mana boleh dibalas balik. Betul. Tapi kalau sekiranya dia sampai orang tu mati, bunuh diri, orang yang dia bully tu matilah. Jadi dia akan dijatuhkan hukuman apa? Qatlu khataqa shibi amdu ataupun amdu. Shibi amdu. Yes, shibi amdu. So dia tidak akan dibunuh balik, tapi dia akan didiat. Begitu. Ada lagi pertanyaan lain? Tidak, sudah.
lain. Habis dah. Okey. Bunuh Ya. diri itu berdosa lah kan. Apa? Tapi kalau yang kena bully itu yang bunuh diri, dia kira berdosa kan sebab dia bunuh diri. Yes, itu dikira berdosa lah. Dia akan kiranya itu dia punya dosa dengan Tuhan. Sekarang ni kalau bab kisos dengan dia ni adalah kesalahan kita dengan keluarganya, keluarga si mati. Yang kita bayar ganti rugi kepada keluarga si mati. Si mati mana dapat terima duit kita? Mati sudah kan? Mati sudah. Macam tu. Jadi duit yang kita bayar ni adalah untuk ahli keluarga. Sebab diorang kehilangan keluarga disebabkan kita. So dia ni adalah pembayaran kepada ahli keluarga. Kalau ahli keluarganya maafkan, macam mana? Selesai. Tidak, Nina yang kena ada jual bayar dalam denda tu. Muka surat 136 yang di bawah sekali. Dia kena bayar juga denda tu kan? Al-afu fiddiyah. Lil-ulia qatil al-afu an diyah kullan au juz'iyan. Maksudnya apa di situ? Sekiranya apa? Sekiranya apa itu? Sekiranya wali memaafkan atas pembunuhan tersebut, dan dikenakan dia. Dia Tu kullan au juz'iyan. Apa dia? Kalau dia dimaafkan pun kemungkinan bayar separuh Dia saja. akan didenda. Didenda juga semua sekali denda ataupun separuh. Macam mana kalau dia bunuh dengan sengaja, dengan niat, tapi ahli keluarganya memaafkan. Jadi dia tidak perlu dibunuh balik. Cuma bayar penuh. Tapi kalau dia dalam kategori syibih hamdu atau qatil khata, kalau dia dimaafkan, dia tidak perlu bayar penuh, bayar separuh saja ataupun sedikit saja, macam tu. Cuma tetap kena bayar. Tapi cuba bayangkan, 1 ekor unta sama dengan harga Ferrari. Lepas tu 100 ekor unta, keluarga mana yang mau maafkan? Gila lah. Nah. Berapa sudah kereta Ferrari? Lamborghini lagi. Okay, macam tu lah andaiannya lah. So, berapa harga-harga unta ini kita akan kira di kelas hari Khamis kan? Okay, di kelas hari Khamis. Seandainya lah kan dia punya kematian tu sebenarnya palsu. Contohlah macam sebenarnya orang anggap yang ni mati sudah, tapi beberapa tahun kemudian tiba-tiba sebenarnya yang nak mati pun dia hidup sebenarnya. Cuma dia punya kematian tu dipalsu. Dipalsukan lah. Betul. Drama mana lagi? Macam mana? Okey. Dia tidak akan dibayar kecuali nampaklah jenazahnya. Apa Nina? Apa Nana? Ngelek. Cuba kau ulang. Kami putus kau punya sound. Kami nak dengar pun sebenarnya apa kau cakap. Okay. Lain tak Okay. clear. Okay, sebenarnya bayangkan kalau kematiannya itu dipalsukan. Sebenarnya orang semua ingat dia dah mati. Lepas tu beberapa tahun kemudian dia hidup. Sebenarnya hidup balik. Jadi orang tengok dia hidup. Tapi kematiannya tu dulu dipalsukan. Jadi duit tu macam mana? Kita sudah bayar. Balik. Jadi yang si mangsa tu ia nak kena apa-apa? Si mangsa tu sebagai ta'zir lah. Itu kita nak tahu apa yang terjadi. Macam mana Seza mau tentukan apa yang punya hukuman kau ni pun. Dah, okey. Contohlah yang ni kena si pelaku ni bunuh secara sengaja. Ada niat lah. Lepas tu si mangsa ni orang semua ingat dia sudah mati. Kita sudah tanam ni, rupanya yang ditanam tu mayat orang lain. Kira siapa pun tahu. Lepas tu beberapa tahun kemudian tiba-tiba ada pula dia muncul pula dia balik. Tapi si pelaku ni sudah bayar arah keluarga si mangsa duit.
Macam mana tu Zah? Email itu ya. Penthouse ke ni? Drama Mantap, Korea, mantap. biasalah. Okey, kalau keadaan macam tu, pendapat saya secara logik lah. Satu, duit tu akan tersisa ataupun buka kes baru dan tengok dia akan jatuh kepada hukuman juruh lah atau juruh lah, luka ataupun melukakan. Maksudnya turunlah dia punya kes tu daripada kes bunuh kepada kes pencederaan ataupun penganiayaan. So di situ kalau duit tu cukup, so nak payah bayar balik lah. Tapi kalau duit tu terlebih, si mangsa tadi kena bayar balik kepada penjenayah lah. Macam tu. Oh, Ya, macam tu. Boleh? boleh Zah, boleh. Boleh. Boleh ah. Okey. Kalau ada apa-apa pertanyaan, kita bawa ke minggu depan. Boleh? Kita stop recording jap.